Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada para sahabat sekalian. Saya Nurul Adibah binti Muhammad Rashidi, pengacara kita pada pagi ini. Bersyukur kita pada kehadrat ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul walaupun tidak secara bersemuka ya atas faktor pandemik yang sedang melanda kita iaitu virus COVID-19 ya. Jadi program yang dirancang pada pagi ini adalah berbentuk forum santai yang bertajuk riba dalam pajak gadai konvensional. Ramai yang di antara kita tidak tahu definisi bagi riba mahupun adanya riba di dalam pajak gadai konvensional ini. Jadi jangan lepaskan peluang ini dalam menambah ilmu pengetahuan kita mengenai riba dalam pajak gadai konvensional ini bersama dengan 4 sahabat saya yang lain yang bersama-sama saya untuk berjuang dalam Diploma Kewangan dan Perbankan Islam ini. Jadi para sahabat semua boleh perkenalkan diri masing-masing? Assalamualaikum, nama saya Nur Amirah binti Raisuddin dan saya tinggal di Pulau Pinang. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ifah Nursyazana. Boleh panggil saya Ifah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zuruda binti Zainuddin. Saya berasal dari Negeri Sembilan. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Siti Naimilah binti Hassan. Saya juga tinggal di Pulau Pinang. Terima kasih semua. Semua sihat? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah, sebab seperti yang kita tahu sekarang ni kita semua telah terperangkap dengan pandemik virus COVID-19 di seluruh negara termasuk negara kita Malaysia. Sedikit informasi daripada negeri saya iaitu negeri Selangor. Kerajaan telah mengumumkan pada 12 Oktober di mana Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat telah pun bermula pada 14 Oktober lalu sehinggalah 27 Oktober di negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan kami di sini tidak dibenarkan untuk merentas daerah dan hanya 2 orang sahaja dibenarkan keluar untuk membeli barangan tertentu seperti barangan keperluan. Jadi boleh saya tahu mengenai keadaan tempat di negeri masing-masing seperti Amira dan Emilia dalam negeri yang sama bukan? Jadi bagaimana keadaan di sana? Di kawasan saya di Pulau Pinang, saya sebenarnya tinggal di area Georgetown Pulau Pinang. So alhamdulillah di kawasan saya COVID-19 masih dalam keadaan stabil dan juga tidak ada sebarang kes di kawasan saya. Alhamdulillah. Kawasan saya juga tinggal di Pulau Pinang tapi di kawasan Ibu Tebal. Setakat ni kes masih kosong dan tapi kita kena berhati-hati dengan memakai mask sewaktu keluar. Faham. Jadi bagaimana pula dengan Ifah? Ifah di negeri Perak. Jadi bagaimana di sana? Keadaan di sana? Keadaan di kawasan Perak, di kawasan saya, Sungai Tiput, masih lagi dalam kawasan zon hijau, tiada kes. Tapi di kawasan Taiping telah menjadi zon kawasan merah. Jadi saya dan keluarga masih lagi berhati-hati ketika ini. Okey, hati-hati Ifah. Jadi bagaimana pula dengan Huda di Negeri Sembilan? Bagaimana keadaan di sana? Silakan. Setakat ni kes di Sembilan agak meningkat tetapi Alhamdulillah dekat tempuh halaman saya berada di kawasan hijau, zon hijau jadi tak ada apa disebabkan tetapi kami masih mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey, itu dia sedikit perkongsian isu semasa yang telah melanda kita sekarang iaitu virus COVID-19 ya. Jadi saya harap sangat-sangat sahabat saya ni dan sahabat-sahabat saya ni dan semua yang sedang menyaksikan forum ini berada dalam lindungan Allah dengan kesihatan yang baik dan minta-mintalah dijauhkan virus COVID-19 ni ya daripada kita dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya juga berharap agar semua rakyat Malaysia akan terbiasa dengan norma baru supaya kes COVID-19 ini akan menurun di negara kita insya-Allah. InsyaAllah. Tanpa melengahkan masa lagi, saya dan 4 sahabat yang lain akan bersama-sama membincangkan tajuk yang telah menjadi bualan manusia iaitu riba dalam pajak gadai konvensional ni ya. Jadi sahabat semua boleh kita mulakan? Ya boleh.
Boleh. Okey, baiklah. Terima kasih semua. Saya sebenarnya tidaklah begitu arif dalam membincangkan tentang topik riba dalam pajak gadai konvensional ini. Tetapi saya hanya berkongsi ilmu yang telah saya dapat sebelum ni. Jadi cakap mengenai riba, sudah terang lagi kan bersuluh bahawasanya riba ini adalah haram di sisi Islam. Tambahan pula, riba ini telah dikenakan kepada kebanyakan orang yang tidak berkemampuan. Bagi sesetengah individu yang berpendapatan lumayan, perkara ini tidak mungkin, tidak terlalu merunsingkan. Namun, bukan semua orang bernasib baik. Sesetengah orang mesti berfikir, oh dia ada rumah besar, ada kereta yang mewah, mesti wang mereka pun banyak. Tetapi realitinya, mereka mungkin ada masalah kerja, masalah keluarga, masalah orang sekeliling dan kita seorang manusia tidak dinafikan bahawa hidup di dunia ini tidak akan lari dengan masalah kewangan walaupun dia seorang jutawan ya. Jadi keperluan untuk meneruskan kelangsungan hidup memaksa golongan-golongan ini seperti golongan-golongan yang memerlukan kewangan sanggup melakukan apa sahaja bagi memenuhi keperluan hidupnya. Tetapi bagi yang berupaya, mereka mungkin boleh melakukan kerja-kerja tambahan ya. Ada juga setengah orang yang lain sanggup meminjam bank untuk mendapatkan dana untuk keperluan kehidupan seharian mereka. Mungkin juga mereka memerlukan dana untuk membuka perniagaan dan mungkin mereka memerlukan dana itu untuk melayari bahtera perkahwinan ya. Jadi kebanyakan individu mereka meminjam bank bertujuan untuk melayari bahtera perkahwinan. Tapi dalam musim COVID-19 ni mungkin mereka kurang untuk meminjam bank sebabkan kalau kahwin kan macam tak buat tak memerlukan kos yang banyak sekarang ni sebab kita ada SOP yang kita kena jaga, betul tak? Betul. Jadi persoalannya sekarang ni, bagaimana pula dengan golongan yang tidak diluluskan pinjamannya? Jadi bermulalah perbincangan kita mengenai pajak gadai ini. Kebanyakan individu, mereka akan fokus untuk berurusan dengan institusi pajak gadai konvensional yang mengamalkan riba serta charge lain yang tinggi yang akan memudaratkan peminjam. Jadi, sistem pajak gadai ini bukanlah fenomena yang baru ya di Malaysia, biarpun pernah dibuat kempen untuk menghindari kecenderungan untuk berurusan dengan kedai-kedai pajak gadai konvensional, namun rancangan tersebut tidak berjaya memandangkan golongan yang berpendapatan rendah tidak mempunyai alternatif lain untuk mendapatkan perkhidmatan pinjaman. Seperti yang saya perkatakan tadi, individu yang terdesak menginginkan wang atau dana, mereka sanggup melakukan apa sahaja bagi memenuhi keperluan hidupnya. Tidak seharusnya kita sebagai seorang umat Islam untuk melibatkan diri dalam sistem pajak gadai konvensional yang mempunyai elemen-elemen haram termasuklah riba. Dan salah satu elemen-elemen haram itu adalah riba lah. Di atas muka bumi ini, Allah akan menyenangkan sesuatu yang sukar, betul tak? Betul. Jadi, buktinya, secara buktinya walaupun sistem pajak gadai ini tidak ada di dalam dalil dan tidak ada di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat baginda, Allah telah menurunkan beberapa dalil yang berkaitan dengan riba di mana ini yang terdapat di dalam pajak gadai konvensional. Iaitu salah satunya adalah daripada surah An-Nisa ayat 161 yang bermaksud dan juga disebabkan mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang melakukannya dan disebabkan mereka memakan harta orang dengan jalan yang salah dan ingatlah kami telah menyediakan bagi orang yang kafir di antara mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat surah An-Nisa ayat 161. Oleh itu, Allah telah menurunkan ayat ini supaya tidak memudaratkan seseorang antara satu sama lain. Jadi, inisiatif lain untuk mendapatkan wang atau dana dengan mencagar barang tanpa wujudnya elemen haram adalah dengan mencagar di pajak gadai Islam iaitu Ar-Rahnu. Okey, Ar-Rahnu ini apa? Ar-Rahnu ini adalah institusi pajak gadai Islam yang berlandaskan syariah dan tidak mempunyai elemen haram seperti salah satunya riba, gharar dan maisir dan sebagainya lah. Jadi di sini saya sarankan kepada semua umat Islam untuk mencagar barang di institusi Ar-Rahnu supaya kita dapat bersama-sama meningkatkan ekonomi Islam. Wallahu alam.
Alhamdulillah, itu adalah sedikit pengenalan bagi riba ya. Jadi Amira, sebenarnya ramai yang tidak tahu mengenai definisi riba maupun riba dalam pajak gadai konvensional ini. Bagi Amira, apakah definisi sebenarnya bagi riba di dalam pajak gadai konvensional ini? Terima kasih Adiba. So saya akan bincangkan mengenai definisi unsur riba dalam pajak gadai konvensional. Okey, pajak gadai konvensional ni merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan wang tunai secara cepat dan juga mudah. Pajak gadaian ni diperkenalkan pada tahun 1992 di Malaysia dan ia merupakan sistem pinjaman dengan meletakkan barang berharga dan bernilai pada suatu tempoh yang telah dijanjikan oleh penggadai dan pemegang. Pajak gadaian ini diperkenalkan adalah untuk meringankan beban kemudahan kepada individu yang mempunyai masalah kewangan dan terpaksa meminjam wang untuk kelangsungan hidup mereka. Bagi mengelakkan mereka yang tidak berkemampuan ini meminjam wang daripada Along, negara Malaysia telah mewujudkan sistem pajak gadaian ini. Seperti yang kita semua tahu, apabila ia melibatkan pajak gadaian konvensional, maka sudah terang lagi bersuluh bahawa pajak gadaian ini mempunyai kadar faedah yang akan di-charge sekiranya lewat bayar dari tempoh yang telah ditetapkan. Islam tidak menyarankan kita untuk melakukan pajak gadaian di institusi konvensional kerana faedah yang dikenakan sangatlah tinggi. Punca pelanggan tidak membayar balik pinjaman ialah hanya disebabkan charge faedah atau lebih dikenali sebagai bunga yang dikenakan adalah tinggi daripada jumlah pinjaman yang dilakukan. Jadi atas sebab inilah Islam tidak menyarankan umatnya melakukan pajak gadaian di institusi konvensional kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahawa umatnya ini tidak akan mampu untuk membayar kadar faedah yang dikenakan. Kerana hal ini akan menambahkan beban. Kadar faedah ini juga boleh dikatakan sebagai unsur riba. Okey, apa itu riba sebenarnya? Riba ini bermaksud penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau dijanjikan oleh penerima pinjaman manakala dalam pertukaran sesetengah barang mata wang ia bermaksud perbezaan nilai akibat kuantiti yang berbeza ataupun perbezaan waktu pertukaran. Di Malaysia juga terdapat gadaian Islam yang dinamakan sebagai Arahnu. Seperti yang Adiba cakap tadi, Islam memang ada Arahnu. So jadi Arahnu ini merupakan pajak gadaian Islam tetapi tidak mengenakan charge faedah. Arahnu hanya mengenakan charge perkhidmatan yang rendah yang tidak akan membebankan pelanggannya. Namun kebanyakan rakyat Malaysia masih belum menyedari tentang kewujudan pajak gadaian Islam. So jadi hanya itu sahaja definisi yang boleh saya terangkan di sini. Sekian. Okey, terima kasih Saudari Amira di atas penjelasan tersebut. Jadi, saya yakin bahawa ramai yang ingin tahu mengenai bila dan bagaimana wujudnya pajak gadai secara konvensional ini di Malaysia ya. Jadi, perniagaan pajak gadai di Malaysia adalah merupakan perniagaan tradisi yang dibawa masuk daripada negara China oleh orang Cina yang berketurunan Hakka. Di Malaysia, industri pajak gadai telah wujud secara rasmi ya sejak tahun 1871 setelah Penbroker Ordinance 1871 dikuatkuasakan di negeri-negeri Selat iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Pada 2 Januari 1973, Akta Pemegang Pajak Gadai 1972, Akta 81 dan Peraturan Pemegang Pajak Gadai 1972 telah dikuatkuasakan di seluruh Malaysia termasuk Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Pentadbiran akta ini adalah terletak di bawah portfolio Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bagi menyelaras dan menyeragamkan pentadbiran pajak gadai di Malaysia serta menjamin industri pajak gadai yang sihat di samping melindungi kepentingan pengguna. Seterusnya, Akta Pemegang Pajak Gadai 1972, Pindaan 2003, mereka ada buat pindaan pada tahun 2003 ya. Akta 81 telah diluluskan
oleh Parlimen dan telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2004. Manakala peraturan pemegang pajak gadai kawalan dan perlesenan 2004 yang digubal berdasarkan Akta Pindaan tersebut kuasakan melalui 16 Januari 2005. Melalui pindaan akta tersebut, peranan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Bandar Kuala Lumpur, Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Sabah dan Akauntan Negeri Sarawak dalam pengeluaran lesen pemegang pajak gadai telah dimansuhkan. Peranan tersebut telah diambil alih sepenuhnya oleh Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang dilantik sebagai pendaftar pemegang pajak gadai yang dibantu oleh Timbalan Pendaftar Pemegang Pajak Gadai berserta inspektor-inspektor untuk menjalankan tugas perlesenan dan penguatkuasaan seperti yang termaktub di bawah peruntukan Akta 81. Jadi itu dia sedikit perkongsian saya terhadap sejarah pajak gadai konvensional di Malaysia ya. Jadi saudari Amira, sebenarnya terdapat kekeliruan dalam kelompok masyarakat kita terhadap hukum pajak gadai konvensional ini. Jadi boleh tak Amira terangkan apakah sebenarnya hukum untuk pajak gadai konvensional ini? Ya, sudah semestinya dalam pelbagai institusi yang kita nak buat pun kita perlu tahu hukumnya dulu. Hukumnya memang sangat penting. Dan lagi hari ini saya nak bincangkan tentang hukum pajak gadaian konvensional. Hukum pajak gadaian ialah harus bagi memenuhi keperluan manusia apabila berada yang terdesak atas sebab-sebab yang tertentu. Tetapi pajak gadaian konvensional hukumnya adalah haram kerana mengenakan faedah yang tinggi dan tidak mematuhi syariah Islam. Di sini saya ingin menegaskan lagi keterangan saya dengan memetik sebuah surah yang menjelaskan tentang harusnya pajak gadaian dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Yang bermaksud, dan jika kamu berada dalam keadaan musafir lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh sedang kamu tidak mendapati juru tulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang oleh orang yang memberi hutang. Para ulama juga berpendapat bahawa gadaian adalah tidak wajib kerana berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang bermaksud kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang maka hendaklah orang yang berhutang yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan janganlah kamu wahai orang yang menjadi saksi menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu dan sesiapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Jelaslah di sini bahawa tiada paksaan dalam melakukan pajak gadaian dan kita seharusnya menitik beratkan hukum yang telah dikeluarkan oleh mufti dan seterusnya tidak melakukan pajak gadaian konvensional bagi mengelakkan berlakunya penindasan. So sekian sahaja hukum bagi pajak gadaian konvensional. Terima kasih saudari Amira di atas penjelasan tersebut. Oleh itu saya boleh simpulkan bahawa hukum untuk pajak gadai konvensional adalah haram manakala pajak gadai Islam adalah harus. Betul Amira? Ya, betul. Okey, walaupun pajak gadai secara konvensional ini haram, tetapi setiap institusi semestinya mempunyai syarat-syarat dan perkara asas. Jadi saudari Ifah, bolehkah Ifah terangkan tentang syarat-syarat dan perkara asas dengan lebih lanjut tentang pajak gadai konvensional ini? Silakan. Terima kasih saudari Adibah kerana telah memberi saya peluang untuk menerangkan tentang perkara asas dan syarat dalam sistem gadaian konvensional. Tuan-tuan sekalian, sistem gadaian konvensional adalah salah satu sistem yang tidak menjadikan salah satu sebab atau dasar bagi perundangan Islam untuk menubuhkan penubuhan arah nur. Hal ini kerana
tidak semua pelaksanaannya adalah bertentangan dengan agama Islam. Okey. Sebelum saya menerangkan tentang perkara asas dan syarat gadaian konvensional, izinkan saya untuk memberikan sedikit fahaman atau pandangan apa itu perkara asas dan syarat. Okey. Kalau mengikutkan dari segi pandangan Islam, untuk melakukan transaksi ar-rahnu, dalam ar-rahnu ia mempunyai rukun dan syarat dan ianya mesti dipatuhi oleh penggadai dan pemegang gadaian untuk mendapatkan transaksi yang sah. Begitu juga dengan transaksi konvensional. Ia disebut sebagai perkara asas dan juga syarat sebagai perkara yang patut dipatuhi untuk menjalankan aktiviti gadaian yang sah dan mengikut undang-undang yang sah di bawah Akta Pajak Gadai 1972. Okey, hadirin hadirat sekalian, marilah dengar dengan lebih jelas mengenai 5 perkara asas yang ingin saya kupaskan. Yang pertama iaitu penggadai dan pemegang gadaian. Transaksi yang dilakukan mestilah dilakukan oleh penggadai dan pemegang gadaian. Penggadai merupakan individu yang mencagarkan hartanya untuk mendapatkan pinjaman. Manakala pemegang gadaian adalah individu yang menerima atau memegang barang gadaian yang dicagarkan untuk memberi sejumlah pinjaman yang maksimumnya adalah RM10,000. Yang kedua pula adalah penawaran dan penerimaan kontrak yang difahamkan sebagai perjanjian. Okey, perjanjian tersebut mestilah dinyatakan secara jelas dan tersirat dalam buku ataupun surat pajak gadai untuk menyatakan bahawa barang gadaian tersebut boleh dibeli semula atau ditebus semula dengan syarat-syarat tertentu. Okey. Perkara asas yang ketiga pula adalah gadaian, tempoh gadaian dan penebusan. Tempoh gadaian yang diberikan adalah selama 6 bulan dan untuk membayar balik pinjaman lah. Jadi jika penggadai tidak mampu untuk membayar balik semula, penggadai boleh memohon untuk melanjutkan tempoh pinjaman selama 3 bulan dengan syarat-syarat tertentu. Dan setiap tempoh lanjutan mestilah dirosakkan dalam buku pemegang pajak gadai. Untuk penebusan pula, jika penggadai tidak mampu untuk membayar ataupun menebus semula barang gadai dalam tempoh 6 bulan, barang gadaian tersebut akan menjadi automatik secara menjadi hak milik pemegang gadaian secara automatik sekiranya barang gadaian tersebut berharga kurang daripada RM200. Kalau melebihi RM200, barang gadaian tersebut akan dihapuskan secara lelangan awam oleh pemegang gadaian yang berlesen. Jadi penggadai boleh beli semula pada tempoh lelangan awam tersebutlah. Okey. Perkara asas yang keempat adalah barang gadaian. Okey, barang yang hendak digadai oleh penggadai mestilah mempunyai nilai ataupun harga. Okay, kebanyakan penggadai menggadaikan barang seperti barang kemas seperti yang kita tahu. Tapi di dalam sistem konvensional, barangan yang berharga seperti jam tangan yang bernilai ataupun pen yang berjenama boleh digadai juga. Namun terdapat beberapa barang yang tidak boleh digadaikan seperti komputer riba ataupun telefon bimbit. Hal ini kerana barang tersebut telah menjadi barang keperluan pada masa kini lah. Okey, perkara asas yang kelima, yang terakhir adalah urusan pemajak gadaian. Pemegang gadaian tidak boleh menerima apa-apa transaksi urusan
pemajak gadaian dan penebusan dalam tempoh pukul 6 petang sehingga 8 pagi seperti mana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Gadai 1972. Dan pemegang gadaian juga perlu mencatatkan segala transaksi dalam buku dan surat pajak gadai. Okey, itu saja untuk perkara asas. Jadi hadirin-hadirat sekalian, saya akan menerangkan pula tentang 5 syarat secara ringkas, iaitu yang pertama adalah bayaran perkhidmatan. Okey, jika hadirin-hadirat sekalian pernah menggadaikan barang gadaian di dalam sistem gadai konvensional, tuan-tuan akan dikenakan bayaran caj perkhidmatan iaitu sebanyak 50%. Caj perkhidmatan 50% ni adalah tidak melebihi kos sebenar pentadbiran. Okey, syarat yang kedua pula adalah penghutang mesti membayar faedah ke atas jumlah pinjaman. Bagi sistem konvensional, ia boleh dikenakan sebanyak 2% sehingga 24%. Bergantung pada jumlah dan tempoh pinjaman. Okey, syarat yang ketiga pula adalah keadaan jika penggadai tidak mampu membayar balik pinjaman. Okey, seperti yang saya cakap tadi, jika penggadai tidak mampu untuk bayar balik pinjaman dalam tempoh yang ditetapkan, barang tersebut akan menjadi hak milik pemegang gadaian secara automatik sekiranya barang gadaian tersebut kurang daripada RM200. Manakala kalau melebihi RM200, ia akan dihapuskan melalui lelongan awam. Okay, syarat keempat pula adalah tempoh dan syarat bayaran balik pinjaman. Bagi syarat ini, penggadai boleh memohon untuk memanjangkan tempoh bayaran dengan syarat penggadai tu mesti melangsaikan atau membayar kadar faedah yang dia pinjam selama ini dalam tempoh 6 bulan tu lah. Dalam tempoh 6 bulan tu ia mesti membayar balik kadar faedah sebelum melanjutkan tempoh pinjaman. Okay. Syarat yang kelima pula adalah hak penggadai ke atas baki gadaian. Penggadai mempunyai hak ke atas baki harga barang yang telah dijual setelah ditolak dengan kadar hutang, faedah dan juga bayaran perkhidmatan. Itu sahaja sedikit sebanyak penerangan dari saya tentang perkara asas dan syarat. Terima kasih Saudari Ifah di atas penjelasan yang sangat teliti dan padat tentang syarat-syarat dan perkara asas itu tadi. Seterusnya, kita teruskan lagi dengan Saudari Emilia. Kita dapat tahu bahawa kita mempunyai 2 jenis pajak gadai, iaitu pajak gadai secara konvensional dan pajak gadai secara Islam. Apakah perbezaan di antara pajak gadai konvensional dan pajak gadai Islam ini, Emilia? Sila terangkan. Okey, saya akan terangkan tentang perbezaan gadaian konvensional dan gadaian Islam yang dikenali sebagai Aranu. Isi saya sama je seperti Ifah tapi lebih secara terperinci. Yang menjadi perbezaannya adalah dari segi penambahan caj. Macam kita tahu, kalau pajak gadai ni mesti akan ambil kenakan caj untuk setiap gadaian. Kalau dari segi konvensional, sistem pajak gadai konvensional bermotifkan keuntungan perniagaan. Oleh sebab itu, kadar caj yang dikenakan terlalu tinggi dan faedah tersebut dijadikan sebagai sumber pulangan kepada pemilik gadaian. Walaupun Akta Pajak Gadai 1972 telah menghadkan jumlah maksimum caj faedah sebanyak 2.5%, namun secara praktikalnya, caj yang diambil adalah sebanyak 3 hingga 4% untuk setiap bulan tempoh pinjaman. Contohnya, kalau penggadai membuat tempoh sebanyak
6 bulan, maksudnya 3 hingga 4% setiap bulan dikenakan ke atas cash tu. Kalau dari segi gadaian Islam, macam kita tahu syarat ni bertentangan dengan perundangan Islam. Secara langsung yang tidak membenarkan adanya penambahan kepada kadar asal pinjaman berdasarkan tempoh masa. Segala jenis faedah ke atas jenis pinjaman dianggap sebagai riba yang diharamkan dalam perundangan Islam. Kalau untuk Ahranu, tiada charge yang dikenakan. Gadaian yang dibuat hanya diambil charge perkhidmatan saja. Macam Ifa cakap, 50%. Setelah itu saya akan terangkan dari segi kegagalan bayaran balik pinjaman. Apa yang akan jadi kalau penggadai tak dapat bayar balik pinjaman yang dibuat tu? Dari segi gadaian konvensional, dia akan melelong barang yang digadaikan oleh penghutang jika penghutang tu tak mampu nak bayar balik dalam tempoh masa yang ditetapkan dalam perjanjian. Jika barang gadaian yang dilelong itu bernilai melebihi jumlah yang dipinjam oleh penghutang, maka wang lebihan yang daripada barang gadaian tu tak akan dikembalikan kepada penghutang, dan hal ini dianggap sebagai menganiayai pihak penghutang. Contoh kita katakan, kalau dia gadai emas, harga nilai semasa dia 2,000. Tapi pinjaman yang dia ambil adalah sebanyak 1,000. Maksudnya ada baki 1,000. Yang 1,000 tu tak akan dikembalikan kepada penggadai. Dia akan ambil, pemilik gadai akan ambil. Dari segi Ahranu, telah menetapkan sekiranya pemberi gadaian tidak berkemampuan membayar balik hutang yang ditanggungnya apabila tamat tempoh perjanjian, pemberi gadaian akan diberitahu penggadai akan diberitahu atau dimaklumkan tentang barang gadaian yang terpaksa dijual. Sekiranya harga jualan melebihi baki hutangnya, lebihan tersebut akan dikembalikan. Ini berlaku kerana nilai pinjaman adalah jauh lebih rendah dari nilai barang gadaian. Contohnya kalau tempoh gadaian tu dah habis, Ahranu selalunya akan hantar surat untuk maklumkan kepada penggadai untuk ingatkan dia yang masa tu dah habis. Okey, kemudian saya akan terangkan dari segi tujuan gadaian ni dibuat. Kalau dari segi konvensional, dia dibina adalah untuk bertujuan mendapatkan keuntungan semata-mata. Macam kita tahu, setiap perniagaan ni dia nak dapatkan keuntungan. Macam konvensional, gadaian ni memang untuk dapatkan keuntungan. Hari ini dapat dilihat kerana jumlah charge perkhidmatan dan kadar faedah yang dikenakan ke atas pinjaman amat tinggi jika hendak dibandingkan dengan Ahranu. Lepas tu institusi gadaian akan memaksimalkan keuntungan dengan memudahkan syarat untuk melakukan gadaian. Gadaian konvensional ni dia lain dengan gadaian Islam, iaitu Ahranu, sebab selalunya dia akan syarat dia nak buat gadaian tu mudah. Kalau macam Ahranu dia susah sikit sebab banyak jenis syarat kita kena penuhi. Dari gadaian secara Islam, dia adalah untuk membantu golongan yang berkesempitan untuk mendapatkan wang. Maklumat utama Ahranu dia dibina adalah supaya dapat memberi bantuan kewangan bagi pihak yang memerlukan. Seperti orang yang ingin membuka perniagaan namun tidak mempunyai dana yang mencukupi. Maka dengan itu Ahranu melakukan gadaian adalah berdasarkan atas kebajikan. Sebenarnya Ahranu ni kerajaan yang buat. So dia memang nak atas kebajikan rakyat. Dia nak tolong rakyat dia dapat duit yang nak buka perniagaan ataupun macam dalam masa sekarang ni kan COVID kan, macam kita banyak kena buat kerja, kita boleh gadai lepas tu kita dapat duit untuk teruskan hidup. Macam tu. Yang tu saja daripada saya.
Okey, terima kasih saudari Amelia di atas penerangan tentang perbezaan pajak gadai konvensional dan pajak gadai secara Islam ya. Jadi saudari Huda, kita semua ingin tahu apakah contoh pajak gadai konvensional ni? Boleh tak Huda terangkan dengan lebih lanjut lagi? Silakan Huda. Baiklah, terima kasih saudari Nur Adibah kita sebagai moderator kita pada petang ini. Baiklah, kepada rakan-rakan seperjuangan saya dan hadirin sekalian, saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang situasi riba dalam pajakan dan insya-Allah saya akan terangkan kesannya pada akhirnya nanti. Baiklah, amalan riba yang berlaku dalam pajak gadai, transaksi kewangan dan ekonomi, terutama kontrak pajak gadai, banyak berlaku. So, kalau diikutkan banyak premis pajak gadai buka Islam yang telah mengenakan riba kepada pelanggan. Berdasarkan Akta Pajak Gadai 1972, undang-undang menetapkan tempoh minimum adalah selama 6 bulan bagi bayaran balik barangan yang telah dicagarkan. Tetapi walau bagaimanapun, saudari sekalian, terdapat premis pajak gadai bukan Islam yang memberi pilihan kepada masyarakat bukan Islam ataupun pelanggan untuk memanjangkan tempoh bayaran balik. Jadi dengan adanya kaedah ini, pelanggan hanya perlu membayar bunga atau faedah bagi barangan yang telah dicagarkan. Tetapi pada masa yang sama sebenarnya pemilik premis ini dia akan menaikkan jumlah bunga dan apabila situasi ini berlaku, kebanyakan rakyat kita atau masyarakat kita hakikatnya mereka ini tak tahu ataupun ditipu. Terutamanya golongan-golongan orang tua yang dari kampung, mungkin mereka kurang arif tentang masalah ataupun isu pajak gadai ini. Maka faedah yang telah kita bayar adalah faedah riba sebenarnya. Jadi perkara ini hakikatnya telah menjerat dan memerangkap kita sebagai peminjam ataupun sebagai pelanggan. Menurut mereka yang berpengalaman dalam industri pajak gadai ini, amalan riba ini telah berlaku sejak dahulu lagi. Tetapi macam saya bagi tahu tadi, benda ini masyarakat kita kebanyakannya tidak sedar dengan kadar tambahan yang telah ditetapkan oleh premis pajak gadai. Dan ini telah berlaku sejak dahulu lagi. Tambahan pula hadirin hadirat dan sahabat-sahabat saya, sistem pajak gadai dalam Islam ni sehakikatnya tidak mengenakan apa-apa faedah dan ia adalah transaksi akad jual beli dan komuniti luar. Sebagai contoh yang saya boleh beri, sekiranya kita melakukan pinjaman sebanyak RM1,000, jumlah yang perlu kita bayar hanyalah RM1,100 dan harganya tidak boleh dan ia tidak boleh bertambah faedah kecuali premis pajak gadai itu meningkatkan sehingga 24% seperti yang saudari Ifah beritahu tadi, peningkatan daripada 2% hingga 24%, betul kan? Betul. Jadi sekiranya pelanggan lewat dalam membuat pembayaran semula barang cagaran ni, jumlah 24% itu mungkin ataupun akan dinaikkan. Walaupun hakikatnya Akta Pajak Gadai itu telah membenarkan kenaikan peratusan tersebut. Jadi saya rasa itu saja contoh yang saya boleh beri. Saya harap hadirin hadirat dan sahabat-sahabat saya boleh memahamilah apa yang saya cuba sampaikan tadi. Okey, terima kasih saudari Huda di atas contoh yang telah dinyatakan tadi ya. Jadi saudari Ifah, bagaimana pula dengan isu semasa yang dilanda sekarang ni yang dapat berkait rapat ya dengan COVID-19 ni? Sila terangkan Ifah. Okey, terima kasih. Seperti yang kita dapat lihat, negara Malaysia telah menghadapi masalah ekonomi akibat terkesan dengan penularan COVID-19. Okey, yang mana kerajaan terpaksa membuat tindakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk mengurangkan penularan COVID. Jadi ia telah menyebabkan banyak sektor industri terpaksa memberhentikan operasi
buat seketika. Namun ia telah memberi kesan kepada rakyat Malaysia seperti mereka hilangnya punca pendapatan ataupun kekurangan pendapatan lah. Seperti yang kita dapat lihat, ada golongan yang telah diberhentikan kerja, bekerja secara bergilir. Dalam sebulan tu hanya seminggu sahaja bekerja macam tu untuk mengurangkan bilangan pekerja dalam sesebuah industri lah. Namun dan amat terkesan adalah kepada golongan peniaga-peniaga kecil yang hanya bergantung pendapatannya terhadap hasil keuntungan perniagaan mereka. Jadi waktu PKP tu mereka tidak dapat menjalankan aktiviti perniagaannya. Jadi mereka menghadapi masalah kewangan lah. Tambahan pula pada musim PKP hari tu, ramai anak-anak yang tinggal di asrama ataupun IPT telah dihantar pulang ke asrama, ke rumah. Jadi secara tidak langsung perbelanjaan yang ditanggung oleh ibu bapa semakin meningkat. Ada juga antara mereka yang tidak mampu ataupun mempunyai tunggakan dalam pembayaran rumah sewa ataupun pinjaman kereta dan sebagainya lah. Jadi antara mereka telah pun membuat inisiatif atau mengambil langkah untuk menggadaikan harta ataupun barang mereka untuk mendapatkan pinjaman dengan segera berbanding dengan pinjaman daripada bank. Kerana membuat pinjaman daripada bank, mereka perlu membuat urusan yang banyak seperti memerlukan dokumen yang banyak, memerlukan tempoh pinjaman untuk meluluskan permohonan tu agak lama dan juga selalunya jumlah pinjaman dekat bank tu adalah amat tinggilah berbanding dengan pinjaman di institusi pajak gadai, kerana di institusi pajak gadai semaksimumnya adalah RM10,000. Jadi terdapat daripada mereka memilih untuk membuat langkah dengan menggadaikan barang mereka untuk mendapatkan wang dengan lebih cepatlah. Jadi pada tempoh PKP yang hari tu, saya sendiri dapat melihat di kawasan saya ramai orang pergi ke premis pajak gadai tidak kira konvensional ataupun ar-rahnu untuk mendapatkan pinjaman lah. Ini dapat dijelaskan lagi berdasarkan Keratan Akhbar Berita Harian pada 6 Mei yang lalu. Premis pajak gadai di bandar maupun luar bandar telah menjadi salah satu tempat tumpuan orang ramai kerana ingin mendapatkan wang untuk mencukupi menanggung perbelanjaan kehidupan mereka lah. Jadi ada juga yang pergi ke premis pajak gadai untuk melanjutkan tempoh pembayaran serta membuat pembayaran faedah. Ada juga yang dapat menebus semula barang yang mereka gadai setelah kemudahan air lestari, iaitu pengeluaran duit simpanan daripada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang telah diumumkan oleh menteri kita. Jadi secara kesimpulannya dapat dijelaskan bahawa ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan telah memberikan kesan terhadap ekonomi dan juga rakyat yang telah menyebabkan ramai orang tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi. Hal ini telah menyebabkan ramai orang terpaksa menggadaikan barangan mereka di institusi pajak gadai. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih Saudari Ifah, maafkan saya. Saudari Ifah di atas perkongsian isu semasa itu tadi. Jelaslah bahawa COVID-19 ni akan memberi kesan yang sangat besar ya kepada orang yang kurang berkemampuan maupun orang yang telah diberhentikan kerja. Kerana kita mendapati bahawa di dalam pandemik virus COVID-19 ni yang sedang berleluasa ini juga akan memberi kesan kepada sektor ekonomi di mana majikan terpaksa membuang pekerja untuk mengurangkan kos. Betul tak Ifah? Betul.
Jadi saudari Huda, saya percaya bahawa riba ini akan memberi impak yang sangat besar ya kepada individu, masyarakat mahupun negara. Jadi Huda, boleh tak terangkan serba sedikit apakah impak yang akan terjadi sekiranya kita melibatkan diri kita dengan pajak kadar konvensional ini? Silakan Huda. Huda buka. Maafkan saya. Okey, betul tu Adiba, sememangnya riba ini memang memberi kesan yang banyak kepada masyarakat kita, malah ekonomi kita. Jadi saya akan highlight 3 kesan yang saya akan terangkan. Baiklah, kesan riba dalam pajak gadai kita yang pertama adalah dengan adanya riba ni, riba dalam pajak gadai ni, masyarakat kita akan ditindas. Kenapa? Kerana kewujudan riba ini jelas akan menindas kehidupan masyarakat kita. Hal ini kerana kebanyakan pelanggan atau peminjam yang melakukan pinjaman tersebut, hakikatnya mereka ini datang daripada golongan yang memerlukan ataupun mereka memerlukan keuangan dalam jangka masa yang cepat. Jadi mereka ini memerlukan penggunaan wang dari segi pajakan itu untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka dari segi mungkin dari segi tempat tinggal mereka ataupun makanan, barang keperluan atau mungkin yang ada anak yang memerlukan barang-barang keperluan untuk anak-anak, sekolah dan sebagainya. Jadi hadirat sekalian, disebabkan itu institusi pajakan ini tidak seharusnya menzalimi mereka ini dengan mengenakan bayaran tambahan daripada pajakan itu, kerana hakikatnya mereka ini sendiri tidak mampu untuk menampung kehidupan mereka, malah mereka ini telah dizalimi dengan mengenakan dengan dikenakan riba oleh mereka yang tidak bertanggungjawab ataupun premis-premis pajakan konvensional. Jadi hal ini lebih terkesan kepada mereka yang mengalami masalah kewangan, terutama dalam keadaan kita sekarang seperti COVID-19 yang telah terjadi dekat negara kita ini. Jadi virus ini sememangnya telah banyak memberi kesan kepada masyarakat kita seperti yang telah diceritakan oleh saudari Ifah tadi. Dengan berlakunya COVID-19 ni, banyak ataupun ramai masyarakat yang memerlukan keuangan terpaksa menggadaikan barang mereka untuk mendapatkan keuangan yang mencukupi. Jadi hakikatnya mereka sangat memerlukan keuangan pada waktu itu, tetapi premis pajak gadai konvensional ini telah mengambil kesempatan dalam mengenakan bayaran tambahan kepada peminjam dan peminjam yang membuat bayaran lewat, sedangkan waktu itu ekonomi ataupun waktu kini ekonomi sedang terganggu dan hakikatnya semua lapisan masyarakat pun terjejas ataupun terganggu dengan masalah yang dilanda oleh negara kita sekarang ini. Jadi itu antara kesan dia. Yang kedua adalah amalan riba dalam pajakan ini jelas akan merosakkan kemaslahatan dunia. Maksudnya dekat sini dengan adanya riba ini, dia akan mendorong pemakannya hidup senang lenang tanpa bekerja dan berusaha. Sedangkan Islam menggalakkan umatnya untuk berusaha dan bekerja, dan ia juga merupakan satu bentuk penindasan kepada orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang kurang berkemampuan. Jadi penindasan terhadap orang-orang miskin ini di mana pihak yang pemberi hutang ini akan bertambah kaya, sedangkan mereka yang miskin ini akan hidup lebih miskin ataupun lebih susah dan bertambah tertekan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini jelas akan mewujudkan ketidaksamaan dalam masyarakat kita, dan selain itu amalan riba ini juga boleh menyebabkan sikap kasih sayang, sikap tolong menolong dan kasih mengasihi antara satu sama lain itu akan berkurang. Jadi selain itu hadirin hadirat sekalian, riba juga boleh merosakkan atau merenggangkan hubungan antara orang kaya iaitu orang pemakan riba dengan orang miskin, dan ia
akan menimbulkan perasaan benci dan iri hati perasaan orang miskin tu terhadap pemakan riba ini. Dan akhirnya nanti akan berlaku konflik seperti rompakan, pembunuhan dan lain-lain. Dan ini yang seperti saya katakan tadi, ia merosakkan kemaslahatan dunia itu sendiri. Jadi ini boleh mengganggu-gugat kestabilan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, negara kita digemparkan dengan pelbagai jenayah daripada ahlung iaitu pengutip hutang. Jadi akibat penghutang tidak membayar hutang, mereka ini sanggup menyerang ataupun membunuh ataupun mereka membaling cat dekat rumah dan sebagainya. Dan ini menunjukkan kezaliman yang berlaku antara masyarakat kita dan hakikatnya hilang nilai-nilai kebajikan dan tolong-menolong antara masyarakat kita pada masa ini. Baiklah, untuk kesan kita yang ketiga adalah kesan daripada segi ekonomi. Riba ni sememangnya akan memberi kesan kepada ekonomi kita kerana dengan adanya riba ni, keseluruhan sistem ekonomi kita akan menjadi rapuh kerana aktiviti ekonomi sebenar tidak akan jelas sama sekali. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang dikatakan memberi kesan kepada ekonomi ni kerana sistem riba ini menghalang orang ramai dari terbabit secara langsung dengan aktiviti ekonomi kita yang sebenar. Apabila keadilan, ketulusan dan keseimbangan dalam sistem ekonomi itu dinafikan. Jadi kita boleh lihat bagaimana krisis ekonomi yang ada sekarang ni, yang telah kita hadapi sekarang ni, sama ada negara kita ataupun antarabangsa. Hal ini juga akan menyebabkan krisis ekonomi utama yang teruk disebabkan oleh lambakan pinjaman tanpa kawalan yang telah berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Jadi tambahan pula, riba ini juga akan mendedahkan sistem ekonomi kepada risiko kejatuhan yang sangat berbahaya. Malah sistem riba juga akan menghancurkan dan akan memberi impak yang negatif di mana ia akan meruntuhkan pandangan masyarakat terhadap keyakinan kepada ekonomi kita yang sebenar. Jadi riba ini yang telah dikatakan tadi memberi kesan kepada ekonomi ini akan memberikan peningkatan ataupun kemusnahan penarik ataupun pelabur daripada negara luar dan ekonomi kita akan menurun dan akan berlaku inflasi. Jadi kesimpulan yang saya boleh bagi dekat sini sememangnya riba dalam pajak gadai ini memberi kesan yang sangat besar kepada masyarakat kita, kepada ekonomi kita. Jadi kita sebagai umat Islam, kita kena hindari riba ini daripada kehidupan kita dan kita kena membantu ekonomi Islam kita dengan membuat pajak gadai syariah Islam di institusi pajak gadai yang telah disediakan. Terima kasih. InsyaAllah, terima kasih Saudari Huda di atas penjelasan terhadap kesan, maafkan saya, kesan sekiranya kita terlibat dalam pajak gadai konvensional ini ya. Baiklah, Saudari Amelia, bolehkah Amelia simpulkan tajuk kita pada hari ini iaitu riba dalam pajak gadai konvensional ini? Silakan Amelia. Okey, terima kasih Adiba. Saya akan membuat kesimpulan daripada perbincangan kita hari ini. Secara kesimpulannya, penggunaan skim gadaian adalah satu sumber pinjaman yang mudah untuk tujuan perniagaan, merupakan satu saluran dana tambahan kepada golongan peniaga kecil dan juga individu biasa yang memerlukan wang. Terutamanya untuk masa kini yang masalah COVID-19 yang memberi banyak kesan buruk lah kepada masyarakat. Namun begitu, orang ramai seharusnya tahu bahawa adanya penambahan atau keuntungan yang wajib dikenakan ke atas gadaian yang merupakan riba yang adalah haram kepada umat Islam. Maka dengan itu, cadangan yang dapat diberikan kepada umat Islam adalah untuk menggunakan arhanu yang berkonsepkan tiada penambahan keuntungan dan ianya adalah untuk kebajikan.
usaha yang dilakukan oleh kerajaan ini adalah untuk memajukan ekonomi dan menggalakkan rakyatnya untuk membuka perniagaan adalah dengan mendirikan Arhanu yang akan membekalkan dana kepada pihak yang memerlukan. Jika gadaian secara Islam mudah dan lebih mempunyai banyak kebaikan daripada gadaian konvensional, maka dengan itu kenapa kita perlu menggunakan gadaian konvensional kan? Sebab perkara ini juga akan merugikan diri kita sendiri. Oleh itu, Arhanu seharusnya diperkenalkan ke serata negara dengan lebih giat lagi supaya rakyat Malaysia dapat mengetahui bahawa mereka boleh melakukan gadaian tanpa adanya kerugian kepada diri mereka sendiri. Selain itu, perkara ini juga dapat mengelakkan rakyat daripada menggunakan gadaian secara konvensional yang di mana mempunyai riba kerana adanya keuntungan serta ianya merupakan haram kepada nilai syariah Islam. Itu sahaja daripada saya. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Emilia di atas kesimpulan yang dibuat dalam tajuk kita ini iaitu riba dalam pajak gadai konvensional ini. Hadirin dan hadirat sekalian, jadi kita pun sudah sampai di penghujung majlis forum. Terima kasih kepada 4 sahabat saya ni, Nur Amira, Ifan Rosyazana, Zurul Huda dan Siti Nur Amelia kerana sudi berkongsi dan membincangkan bersama-sama mengenai riba dalam pajak gadai konvensional ini ya. Jadi marilah kita bersama-sama mengakhirkan majlis forum kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Adibah sebagai pengacara majlis memohon maaf daripada pihak 4 sahabat saya ini atas segala kesilapan dan kesalahan kami semasa majlis forum ini dijalankan. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datangnya daripada kita sendiri ya. Sekian, terima kasih. Jaga diri semua. Kirim salam keluarga. Assalamualaikum. Bye. Isu semasa pajak gadai konvensional. Jadi mari kita lihat berita yang telah dikeluarkan baru-baru ini yang berkaitan dengan pajak gadai konvensional. Hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sudah ada gambar serta video orang ramai beratur ke kedai pajak gadai di seluruh negara yang tular di media sosial. Cerminan apa ini semua? Rakan setugas Faris Azman turun padang ke salah sebuah kedai pajak gadai di Petaling Jaya untuk mendapatkan realiti sebenar rakyat, pajak gadai dan PKPB. Sekali pandang sudah tentu meruntun jiwa apabila mengenangkan bagaimana pandemik COVID-19 yang memaksa PKP dilaksanakan di seluruh negara memberi kesan ekonomi yang teruk kepada rakyat terutama golongan B40. Lelaki berusia 47 tahun dari Kelang ini kami dekati selepas melihat beliau melangkah keluar dari kedai pajak gadai terbang. Saya hari ini datang dari Kelang, mau tukar pajak surat lah. Dulu dia 6 hari bulan 4, 1 bulan lembur lah. Kita mari bayar sini, dia kasih 6 bulan punya harga lah, 300. Dia 1 bulan punya dia less lah. Ujarnya tempoh PKPB ini adalah masa terbaik untuknya memperbarui surat pajak gadai yang sudah lama tertangguh. Jika tidak, emas yang beliau pajak ketika memerlukan bantuan kewangan akan lupus walaupun sudah membayar bunga faedah yang ditetapkan. Bukan PKP, bukan sengaja taruh. Ini seluruh Malaysia kita dapat sakit. Kita sama-sama kita follow dia punya undang-undang. Kita pun tak boleh paksa pergi kerja. Kilang pun tak ada buka. Kalau kilang ada buka, kita pergi kerja. Kilang tak ada buka. Macam mana mau pergi kerja? Saya kita pergi satu orang sana apa mau buat? Memang dia boleh tolong lah. Kalau dia buka, itu duit dapat mestilah dia boleh tolong rakyat untuk tukar kan. Berkongsi rasa sama, pemandu teksi berusia 49 tahun ini dakwanya lebih memerikkan peningkatan harga barangan keperluan asas di beberapa kawasan secara tidak langsung memberi tekanan untuk kelangsungan hidupnya dan keluarga. Ya, semalam saya datang pukul 3.30.
tengok dah tutup. So hari ni saya datang juga pasal saya medit 8 hari bulan. So hari ni dah 6. Saya ada 8 hari bulan satu surat, 12 hari bulan ada satu surat, 23 hari bulan ada satu surat. Itu pajak bila masuk PKP ke apa? Sebelum PKP lah. So bagi uncle pajak emas ni dapat bantu untuk bila masa kita tak masa kita susah lah, bila kita tak ada duit, kita tak boleh dapat rotation. Emas ni lah bantu kita. Mahu tidak mahu, itu realiti golongan B40 yang memerlukan bantuan kewangan demi meneruskan denyut hidup. Prihatin dengan keadaan golongan terbabit, pemilik kedai pajak ini memotong beberapa bulan bayaran bunga yang sepatutnya dibayar oleh pelanggan. They got no food to eat. They got no work. This is their livelihood. Whatever goal they have is with us. So, and that is a certain law. 6 months you must come. But now because of this lockdown, some of them come 8 months. Some of them come down months. We got to count, we got to calculate the interest. We also making a living. But because of the lockdown, they also difficult. So instead of calculating 9 months, sometimes we calculate 7 months. We cut down what to do. We have to. We are doing business. We got to pay the workers' pay. We got to pay the bank if we owe them. Bank no such thing as interest less. Ujarnya kadar faedah yang dikenakan kini hanya 1%. Walaupun tempoh operasi dipendekkan dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Beliau dan pekerjanya tetap cuba sedaya upaya memastikan setiap pelanggan dilayan. Kongkong memberitahu dalam tempoh 5 jam, sekurang-kurangnya 300 pelanggan datang untuk memperbarui tempoh surat pajak gadai mereka.